7 anggota yang zahir kita pelihara daripada melakukan sebarang dosa. Bila kita pelihara ketujuh-tujuh anggota kita ni daripada berdosa, maka lepaslah kita daripada 7 neraka jahanam atau 7 neraka yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk 7 anggota tu, ya. Baik, bahawa segala anggotamu yang 7 daripada segala maksiat yang ditegahkan akan dia oleh Allah taala, iaitu memelihara mata dan telinga dan lidah dan perut dan faraj dan tangan dan kaki. Cuba bilang, cukup dah 7? Mata, telinga, lidah, lagi perut, faraj, tangan, kaki. Ada 7 dah? Itu 7 anggota yang Allah bagi kita. Jangan bagi dia berdosa. Kerana neraka jahanam itu ada baginya 7 pintu. 7 pintu. Dan tiada masuk ke dalam tiap-tiap satu dari pintu yang ke-7 itu melainkan sebab berbuat maksiat dengan anggota yang 7. Ya. Tangan buat dosa masuk dalam satu neraka. Telinga buat dosa masuk dalam neraka lagi. Ada 7 semua anggota, ya. Jadi ke-7 tu ada untuk sesuatu dosa yang dilakukan oleh manusia. Adapun mata itu, maka bahawasanya dijadikan akan dia bagimu supaya dapat engkau petunjuk dengan dia di dalam segala tempat yang kelam. Mata tu gunanya supaya dapat nampak mana tempat-tempat yang gelap pun nampak, yang terang lagi nampak, ya. Itu guna mata. Tempat yang kelam, yang gelap, sama ada di laut atau di darat. Dan dapat engkau minta tolong dengan dia atas menyampaikan segala hajatmu. Kalau mata tu berfungsi dengan baik, senang. Nak pergi ke Tanjung Tualang, senang, nampak jalannya. Nak pergi ke Cangkatin, senang, nampak jalannya. Nak pergi ke kampung, senang, nampak jalannya. Hari ini kita tak sedar bahawa mata tu sangat penting bagi kita. Kita rasa dia tu tak ada apa-apa aja. Kata orang putih, dia take for granted aja mata tu. Tak ada tak ada peka dengan mata tu, dengan nikmat mata tu. Bila sedar bahawa mata tu satu nikmat? Bila kita sedar? Bila dah buta baru sedar. Dah tak nampak, ya. Mana tahu kan kejap ni ada kilat yang kuat nyambur mata kita, lepas tu langsung tak nampak, meraba-raba. Baru sedar kepentingan mata. Baru sedar kepentingan anggota yang Allah bagi tu. Jadi dapat menyampaikan segala hajatmu. Kamu ndak apa nampak benda tu, nak pergi kedai nak beli apa nampak benda tu. Ada mata apa nampak? Tak ada mata mana nampak, ya. Dan dapat melihat dengan dia kepada segala yang indah-indah. Dengan mata tu boleh tengok pemandangan yang indah, lautan yang luas terbentang, gunung yang yang menghijau. Nampak. Kalau tak ada mata, mana nak nampak? Kalau mata tak nampak, mata tu buta, mana nak nampak? Tak tahu. Macam orang buta dengan gajah lah. Dia ingat gajah tu macam tali je. Pasal apa? Pasal dia tu pegang ekor gajah. Dia tak nampak. Dia hanya boleh merasa je. Mana orang buta megang ekor gajah, dia kata gajah tu macam tali. Mana orang buta yang megang kaki gajah, dia ngabarkan gajah tu macam tiang. Orang buta yang megang perut gajah, dia katakannya gajah tu macam dinding. Orang buta yang megang telinga gajah, dia katakannya gajah tu macam kipas. Macam itulah kita tak faham Islam tu, macam orang buta dengan gajah. Kita ingat Islam tu hanya sembahyang, puasa, zakat, haji, baca Quran aja. Yang lain kehidupan harian kita rasa tak ada kena-mengena dengan Islam. Kalau orang mengatakan politik itu tak ada dalam Islam, itu macam orang buta dengan gajah lah. Sedangkan Islam tu meliputi semua aspek kehidupan ada dalam Islam. Jadi orang buta dengan gajah betul lah, dia tak nampak. Dia ingat gajah tu macam tali je. Pasal dia terpegang ekor.
Betul yang lain dia ingat gajah tu macam tiang aja. Pasal dia terpegang apa? Terpegangkan kaki gajah tu. Ada orang buta yang lain dia rasa gajah tu macam dinding aja. Pasal dia terpegangkan perut gajah. Begitulah kita hari ni ya. Kalau tak ada mata. Bila ada mata baru dia nampak gajah keseluruhannya ya. Mata hati kita pun begitu juga. Kalau Allah celikkan mata hati kita, barulah kita nampak Islam itu keseluruhannya. Ya. Jadi dengan ada mata kita nampak pemandangan yang cantik, keindahan alam. Boleh pergi kita melawat tempat-tempat yang indah-indah, macam kita pergi ke negeri China umpamanya, nampak tembok China yang besar tu, yang luas tu. Kalau ada mata baru nampak. Nampak tasik-tasik yang cantik-cantik. Nampak pemandangan yang indah-indah. Dan juga yang ajaib-ajaib. Pergi ke Kemboja umpamanya, kita boleh melihat apa nama? Tokong yang besar tu dipanggil Angkor Wat katanya. Boleh tengok. Kalau buta mana nampak? Begitu juga kita kalau pergi ke India, pergi ke Kashmir, kita boleh nampak apa? Taj Mahal di sana, indah, cantik, teguh, tegap, tersergam. Boleh nampak Taj Mahal tu. Begitulah kalau ada mata ya. Tapi kalau mata tak tengok, dah buta, langsung tak nampak ya. Dan segala yang ajaib-ajaib di dalam bumi dan di dalam langit. Ya kita tengok bintang di langit tu, kalau ada mata baru nampak, kita mana nak tahu ya? Dan engkau ambil dengan dia akan dalil yang menunjukkan bagi wujudnya zat Allah Ta'ala. Bila ada mata kita nampak bintang, nampak matahari, nampak bulan, nampak gunung, nampak apa, ya, baru kita sedar wujudnya Allah Ta'ala. Kerana mereka itu dijadikan oleh Allah Ta'ala. Yang menciptanya siapa? Allah Ta'ala. Tiada sesuatu itu tidak terjadi dengan sendiri. Apa pun dia tak ada jadi dengan sendiri. Kipas angin ni ada tukangnya, surau ni ada tukangnya, matahari ada tukangnya. Jadi dari situ dia sedar, matahari takkan jadi dengan sendiri, tentu ada yang menjadikannya. Siapa menjadikannya? Allah Ta'ala. Baru dia sedar bahawa Allah menjadikan segala-galanya. Cuba kalau tak ada mata, mana nak tahu? Tak dapatlah dia mengenal Allah dengan sebenarnya. Dan segala sifatnya, maka hendaklah engkau peliharakan matamu itu daripada 4 perkara. Ada mata, jaga mata tu daripada 4 perkara. Kalau tidak, nanti dia menjadi bahan bakaran pada api neraka. Jadi jaga 4 perkara ni. Jangan bagi mata tu melakukan 4 perkara ni. Apa dia? Yang pertama, engkau peliharakan daripada melihat akan segala yang diharamkan. Bukan haram melihat benda haram tidak. Nengok babi tu tak ada berdosa, nengok anjing tak ada berdosa. Ini yang diharamkan melihat. Ada beza tak? Faham tak? Tak faham ni? Yang diharamkan tu benda yang haram dimakan. Itu tengok tak apa, tak ada berdosa. Ini yang diharamkan kita melihat. Jangan biarkan mata tu nengok perempuan yang helat, perempuan yang bukan yang boleh nikah dengan kita. Itu haram hukumnya. Melihat perempuan tu hukumnya haram. Itu yang kata diharamkan, seperti melihat perempuan yang helat. Yang helat seperti perempuan ajnabi. Yang kedua, engkau peliharakan daripada melihat muda belia yang baik rupanya dengan syahwat. Ini lelaki ni nengok lelaki muda belia, jambu aja lelaki tu. Kita pun tengok dia pun dah terangsang. Dah short, tahu ke short? Karatnya dah short. Bila tengok padahal dia lelaki dengan lelaki tu. Elakkan diri daripada melihat muda belia dengan syahwat. Itu guna memelihara mata tu. Kerana boleh berlaku apa? Boleh berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Boleh berlaku liwat, boleh berlaku berbagai-bagai perkara dengan menggunakan mata itu untuk melihat muda belia yang cantik-cantik, yang jambu-jambu. Itu yang ketiga. Daripada melihat kepada, bukan yang kedua,
Jangan melihat lelaki yang muda belia dengan syahwat. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada melihat kepada orang yang muslim dengan menghinakan akan dia. Jangan menghina sesama Islam. Sama ada keretanya buruk benar ke, rumahnya buruk benar ke, pakaiannya buruk benar ke, badannya cacat sana cacat sini, kakinya untut ke, kita mata kita tengok dia kaki itu. Tak ada kelai, tak ada tegat mata tengok kaki untut itu. Itu menghina tu, dengan pandangan menghina. Tak boleh, haram hukumnya. Jangan melihat sesama muslim dengan pandangan yang hina. Kalau dia dia kurak umpamanya, dia tengok tentang kurak tu aja, lain tak ada tengoknya. Kalau ada orang lain, apa lagi? Apa lagi tak? Bayang kalau yang lain-lain ya. Jangan menghina, melihat sesama Islam, sesama orang muslim dengan penglihatan untuk menghinakan dia. Pelihara mata daripada melakukan apa itu. Yang keempat, engkau peliharakan daripada melihat dengan dia kepada segala aib. Orang yang muslim tu jangan tengok benda aib pada dia. Benda-benda yang memalukan dia, jangan itu saja ditengok. Kaki jalan tempang ke, apa lagi? Bibirnya herut ke, jangan yang itu saja. Jangan tengok. Kalau boleh buat-buat tak nampak aja. Itu 4 perkara tadi ya. Yang pertama, jangan melihat perempuan yang ajnabi, perempuan yang helat. Yang kedua, jangan melihat belia sesama jenis lelaki yang jambu-jambu dengan syahwat, tak boleh. Yang ketiga, jangan melihat sesama Islam dengan penuh kehinaan, menghina orang tu. Yang keempat, jangan melihat benda yang memalukan orang lain, daripada fizikalnya ke, ataupun hartanya ke, ataupun apa saja yang dimiliki orang lain tu, tapi dia malu nak ngaburkan. Jangan itu saja dia tengok. 4 perkara tu. Maknanya kita telah menjaga mata kita dengan baik. Itu baru 1, ada 7 anggotanya ya. Itu baru mata. Lepas tu telinga pun nak dipelihara daripada melakukan dosa. Lepas tu lidah nak dipeliharakan daripada melakukan dosa. Lepas tu tangan pun nak dipelihara daripada melakukan dosa. Kaki pun nak pelihara daripada melakukan dosa. Perut pun nak dipelihara daripada melakukan dosa. Lebih-lebih lagi kemaluan nak dipelihara daripada melakukan dosa ya. Ini baru 1 ni tadi, baru mata je. Ada 4 perkara kita kena jaga pada mata tu. Jangan melakukan 4 perkara dengan mata, kerana 4 ini merupakan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada pun telinga. Lepas mata, telinga. Macam mana kita nak jaga telinga kita ni supaya jangan berdosa? Lepas mata tu telinga. Macam mana nak jaga telinga daripada berdosa? Ada pun telinga itu, maka iaitu dijadikan dia bagimu supaya mendengar akan kalam Allah. Itu guna telinga. Guna yang pertama, supaya kita dapat dengar kalam Allah. Kalam Allah tu apa? Al-Quran. Itu sebab bila dengar bacaan Quran, apa buat? Fastami'u lah, kata Nabi. Fastami'u lah, kata Allah pun, bukan kata Nabi, ayat Quran ni. Fastami'u lahu wa ansitu. Bila dibacakan ayat Quran, maka hendaklah dia mendengarkannya dan diam. Jangan bercakap-cakap ketika Al-Quran sedang dilaungkan. Bila Quran dibaca, jangan bercakap-cakap. Nanti besok, sudah nak mati esok, kalau dia bersembang ketika orang baca Al-Quran, mati esok, takut dia tak boleh mengucap 2 kalimah syahadah. Ada 5 tempat jangan bersembang yang hal-hal dunia. Yang pertama, apabila Quran sedang dibaca. Yang kedua, apabila Tok Guru sedang mengajar majlis ilmu, sedang mengajar ilmu, jangan bersembang. Yang ketiga, apabila dia berada dalam masjid, jangan bersembang. Yang keempat, apabila azan sedang dilaungkan, jangan bersembang. Yang kelima, di majlis kematian.
Jangan sembang urusan dunia. Nanti nak ngucap tak boleh. Dia ajar la ilaha illallah. Apa jawabnya? Ya ho janggali kahir. Itu risau tu. Kalau kaki bola sepak apa kata? Dia ajar la ilaha illallah. Apa jawabnya? Gol katanya. Jadi jangan bersembang. Itu gunakan telinga tu untuk mendengar kalam Allah. Kemudian maka iaitu dijadikan dia bagimu supaya mendengar akan kalam Allah, iaitu Quran, dan mendengar akan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang baca hadis, dengar ada tu. Dan mendengar akan hikmah, kata-kata hikmah aulia illah. Wali-wali Allah menceritakan kata-kata hikmah, kata-kata permata kata, dengar kan. Wali-wali tu. Kata Imam Syafi'i, Imam Ghazali, Imam Hanafi, Imam Hanbali, dengarkan kata-kata mereka. Itu gunakan telinga. Kemudian iaitu apa? Auliaillah, iaitu ilmu yang dengan dia menyampaikan kepada ma'rifatullah. Kalau ada dia ngajar cara-cara nak kenal Allah, dengarkan telinga tu. Dan takut kepadanya. Takut tu bukan takut kepada ulama tu, takut kepada Allah Ta'ala. Takut kepadanya dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Orang yang makrifah dengan Allah tu, yang pertama dia kenal Tuhan. Yang kedua dia kenal diri dia. Yang ketiga dia kenal dunia. Yang keempat dia kenal akhirat. Baru dia betul-betul makrifah. Yang pertama dia kenal Tuhan. Sifat Tuhan tu macam mana? Yang kedua dia kenal diri dia. Kalau Tuhan maha kaya, dia maha apa kedana. Kalau Tuhan maha tinggi, dia maha rendah. Kalau Tuhan maha mengetahui, dia maha bingung. Kalau Tuhan maha berkuasa, dia maha lemah. Kalau Tuhan maha apa lagi? Maha agung, dia maha renik. Dia kenal diri dia. Yang ketiga dia kenal dunia. Dunia ni hanya menipu daya. Itulah dunia, hanya menipu daya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, kata Allah dalam Quran, ya. Dan tidak kehidupan di dunia melainkan mata benda yang menipu daya. Yang keempat dia kenal akhirat. Wal akhiratu khairum wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal lagi. Itu akhirat. Makan di syurga dengan makan di dunia serupa ke tak? Lain. Hidup di akhirat dengan hidup di dunia serupa ke tak? Lain. Seksa di dunia dengan seksa di neraka serupa ke tak? Lain. Dia kenal akhirat. Bila ada keempat-empat ni, baru dia betul-betul makrifah kepada Allah Ta'ala. Banyak orang mengaku diri makrifah ni, tapi sebenarnya dia tidak makrifah. Dia ngaku je dia makrifah, dia labun dia tinggi, tapi sebenarnya tidak makrifah. Kerana dia, walaupun dia tahu mungkin ilmunya ada, tapi dia tak amalkan makrifah tu. Jadi itu guna kita telinga ni, supaya mendengar hadis, mendengar ilmu yang memberi manfaat dari wali-wali, dari guru-guru yang menyampaikan ilmu kepada ma'rifatullah Ta'ala. Bila kita kenalkan Allah, takut kepadanya dan menyampaikan akan mengenal negeri akhirat. Baik itu kita belajar insya-Allah, ya, bab akhirat. Keadaan di padang mahsyar macam mana, keadaan di masa ketika menerima kitab macam mana, keadaan di titik siratal mustaqim macam mana, meniti siratal mustaqim tu macam mana. Kalau jatuh dalam neraka tu macam mana apinya. Kalau masuk dalam syurga pula macam mana nikmat syurga tu. Kena belajar semua tu. Baru namanya ma'rifatullah. Kalau tak labun aja lah kuat. Sebenarnya dia tak kenal Allah Ta'ala. Itu gunanya ke telinga dia. Dan takut kepadanya dan menyampaikan kepada mengenal negeri akhirat. Maka hendaklah engkau peliharakan telingamu itu daripada 5 perkara. Ni kalau hendakkan telinga tu tak ada kena azab, pelihara telinga tu daripada 5 perkara. Jangan buat 5 perkara menggunakan telinga. Yang pertama, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia pada segala yang bid'ah,
yang dicela, yang tiada muafakat dengan syariat. Ya, yang pertama, benda bid'ah jangan dilakukan. Anaknya demam, panggil Tok Pawang Berain dari kampung, kenal ke? Kenal ke Tok Pawang Berain dari kampung? Tok Pawang Berain pun datang. Ya, dia pun minta bak air tu sebesin, katanya. Dia pun bawa air sebesin. Datang Tok Pawang Berain bawa apa? Ambil beroteh, bobok dalam air tu. Lepas tu katanya, anak kamu ni tertegur, katanya. Tak ada kalau kau itu berlaku itu. Anak kamu ni tertegur, katanya, kena belakang rumah tu, katanya. Bawa pokok nangka tu, katanya. Pokok nangka tu keras, katanya. Ada ke pokok nangka lembik? Pokok nangka tu keras, katanya. Jadi kamu kena jamu bawa pokok nangka tu. Ya. Kena buat sangka jamu. Ada pokok, ada hantu bawa pokok nangka tu. Kamu dia disampuk dia hantu anak kamu ni. Kena jamu. Buat sangka. Tahu ke sangka? Orang sini tak tahu apa sangka. Apa sangka? Buluh tu dia belah-belah tu dikeluarkan, dijadikan macam basket, macam bakul. Lepas tu dia dijalin dalam tu. Dah jadi macam bakul, letak daun pisang atasnya. Atas daun pisang tu letak apa? Letak pulut panggang. Lagi? Letak buah Melaka. Lagi? Letak karipap. Lagi? Letak kuih koci. Letak ayam. Letak letak itu. Bahasanya nak nyamu hantu. Perbuatan itu apa hukumnya? Syirik hukumnya. Itu namanya bid'ah. Lagi syirik. Ya. Orang Melayu dulu-dulu kopi itu dia banyaknya. Nyamu hantu. Jadi telinga ni jangan gunakan untuk perkara-perkara bid'ah. Perkara-perkara yang syirik. Nak naik rumah baru, ada pula ancak. Ya, sampai kini hari ada. Ada ancak naik rumah baru pula tu. Ya. Itu semua syirik pula tu. Apa dia? Lepas meninggal orang, dipulih rumah. Ya, ada tak orang pulih rumah? Kena ada lagi ke? Ada lagi yang pulih rumah? Oh ya Allah. Sini ada lagi tak? Tak, mudah-mudahan tak ada lagi lah ya. Dulu-dulu masa saya besar-besar ini ni ada ni. Bukan besar-besar ini ni, ada mulia rumah. Tu imam lah tu. Yang kerja mulia rumah tu. Ya. Macam itulah dia ambil kemian tu, bubur perasak tu, bubur tiap-tiap bucu rumah tu. Adalah jampinya, tak tahu lah saya apa jampinya. Nak ngalau hantu katanya. Serupa dengan orang asli lah, rupa tu. Orang asli rupa itu juga. Namanya siwang. Ya, mulia rumah dia kata namanya mulia kampung. Orang Melayu itu juga mulia rumah. Yang seronoknya lepas aja dia kenuri mulia rumah tu, lepas tu seminggu lagi lepas tu dah ada orang lain mati pula di rumah tu. Apa yang dia pulih lepas tu? Orang kalau dah pulih tu tak ada mati-mati lagi lepas tu. Ini seminggu lepas tu dah mati. Jadi maknanya perbuatan yang sia-sia. Syirik itu. Ya. Itu bid'ah pula gitu. Tak ada dalam Islam, lalu dikatakannya ada Islam. Itu yang sebenarnya diambil daripada agama Hindu. Koja itu koja orang Hindu dulu-dulu. Yang dijadikan budaya orang Melayu. Jangan gunakan telinga itu mendengarkan yang bid'ah-bid'ah. Yang dicela, tapi bid'ah yang dicela bid'ah itu bukan semua haram tau. Ada bid'ah wajib, ada bid'ah harus, ada bid'ah sunat, ada bid'ah haram, ada bid'ah makruh. Ya. Tuan-tuan boleh baca kitab yang bernama Furu'ul Masail karangan Syekh Daud Fatani. Ya. Ada bid'ah yang wajib. Apa bid'ah yang wajib? Membaca Al-Quran yang ada baris, yang ada titik. Itu wajib tu. Quran wajib dibaca. Tapi Quran yang ada baris, yang ada titik tu bid'ah. Zaman Rasul Quran tak ada baris tau. Yang baris ni kemudian kerana kita tak tahu bahasa Arab. Maka dibaris. Ada tanda-tanda pula tu. Ada titik-titik. Ba titik satu di bawah, ta titik dua di atas. Ada baris. Mula-mula keluar tu yang kopi itu tu tak ada titik. Dia boleh jadi ba, boleh jadi sa, boleh jadi ta, macam mana macam macam mana macamnya? Jadi menggunakan yang berbaris, yang bertitik tu hukumnya wajib.
Kerana kalau tidak langsung tak baca Quran. Itu bid'ah yang wajib. Begitu juga belajar nahu. Zaman Rasul tak ada orang belajar nahu tau. Nahu tu bermula dari zaman Sayyidina Ali. Kalau tak belajar nahu, macam mana nak baca tulisan Arab yang tak ada berbaris? Bahamim boleh jadi bihim, bahum, buhum, baham, bahmun, semua boleh jadi. Tapi kalau dia belajar nahu, baru dia tahu membacanya tanpa ada baris-baris. Begitu juga saraf. Dia kena belajar, wajib belajar tu, walaupun tak ada di zaman Nabi. Itu bid'ah yang wajib. Bid'ah yang sunat apa? Apa bid'ah yang sunat? Seperti sembahyang tarawih berjamaah. Itu sunat hukumnya. Zaman Rasul tak ada orang sembahyang tarawih berjamaah. Tarawih berjamaah ni bermula daripada zaman Sayyidina Umar. Ditengok di Umar tak ada orang nak sembahyang tarawih lagi. Maka dipanggilkannya. Semua masa itu dia dah jadi khalifah. Semua dipanggilkannya. Mari datang ke masjid, kita sembahyang beramai-ramai, kata. Baru orang datang ke masjid, sembahyang berjamaah tarawih. Kalau tak dulu masing-masing buat di rumah lah. Yang rajin buat, yang tak rajin tak adalah buat. Itu dia sunat, apa nama, bid'ah yang sunat. Bid'ah yang makruh apa? Seperti menghiasi masjid-masjid, seperti kapet yang ada gambar-gambar, itu makruh tu hukumnya. Di kapet tu ada gambar-gambar tu, gambar-gambar orang, ada kerawang-kerawang, tu makruh hukum. Macam ni dah, yang macam ni tak ada. Menghiasi masjid dengan lukisan-lukisan yang indah-indah sehingga orang hilang konsentrasi dia terhadap ibadah. Itu makruh. Ada bid'ah yang haram yang tadi lah, macam pulih rumah, pulih kampung, itu haram. Lagi satu apa? Bid'ah yang harus. Ada bid'ah yang harus seperti berjabat tangan lepas sembahyang. Itu harus je. Upacara itu harus. Tapi bila kita berjabat tangan dapat pahala. Bila-bila pun bila kita berjabat tangan dapat pahala. Tapi upacara berjabat tangan lepas sembahyang tu hukumnya harus semata-mata. Bukan sunat, bukan wajib, bukan dilarang, tak ada, bukan haram, bukan makruh, tapi harus saja. Jadi itu dia bid'ah ya. Jadi peliharakan daripada membuat bid'ah-bid'ah yang haram, bid'ah-bid'ah yang makruh. Bid'ah yang harus tak apa. Bid'ah yang wajib tak apa, bid'ah yang sunat tak apa ya. Itu telinga tu. Kita ni tajuknya nak memelihara telinga. Yang dicela tu bid'ah yang dicela. Bukan semua bid'ah dicela ya. Yang tiada muafakat dengan syariat. Yang kedua, engkau pelihara daripada mendengar dengan dia akan orang yang mengumpat. Kalau ada orang mengumpat jangan dengar. Jangan pergi dekat dia lah. Apa kata mikir? Begitu pula. Orang tu tengah ngumpat. Tanya pula lagi. Jangan. Kalau orang tu ngumpat, apa buat? Kita ada situ. Tiba-tiba dia ngumpat orang lain. Apa buat? Kita lari dari majlis tu. Minta maaf lah teman nak berak kata. Walaupun menipu, tak apa. Kerana nipu tu nipu apa? Nipu apa? Tipu sunat. Mana ada nipu sunat dalam Islam? Tipu apa? Tipu harus. Walaupun nipu tu nipu strategi namanya. Walaupun menipu tak apa. Tapi tinggalkan majlis mengumpat tu. Begitu juga kalau Tok Guru datang sini mengumpat, macam mana? Tinggalkan. Minta maaf lah Ustaz, teman nak balik kata. Nak berak berbenar kata. Biar kosong surau ni. Kalau ada orang mengumpat, jangan didengarkan. Dan jangan engkau sangka dosa itu tertentu bagi orang yang mengumpat saja. Orang mengumpat ni bukan orang mengumpat tu je berdosa. Orang dengar berdosa tak? Dosa tak? Berdosa juga. Dia tak ada mengumpat tapi dia dengar je. Seorang tu mengumpat anu dia dengar je. Seorang lagi tu mengumpat lagi anu dia dengar je. Seorang lagi tu pula mengumpat anu dia dengar je. Lepas tu ya dak leman kata. Kata leman. Udah leman sampai mengumpat belakang. Padahal mula-mula dengar je. Tapi bila dia kata tu betul. Udah dia sekali ngumpat sama.
Bagi orang yang mengata dengan dia, tetapi dapat pula dosa orang yang mendengar akan dia, seperti orang yang mengata akan dia juga. Kerana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal mustami'a syarikul qail wa huwa ahadul mughtabin. Artinya orang yang mendengar itu menyengutui bagi orang yang berkata. Dan itu satu daripada dua orang yang mengumpat. Jadi kalau ada orang mengumpat tu jangan dia dengar kan. Walaupun orang mengumpat tu kata Haji Ye pun kata. Ada tak orang cakap begitu? Haji Ye pun kata orang mengumpat tu. Yang Ye tu lah ngumpat. Faham ke cakap saya ni? Yang Ye tu lah namanya ngumpat. Yang tak Ye namanya apa? Dusta. Mana tak nak ngumpat ke tak dusta? Tuan-tuan, mana tak nak mengumpat ke tak berdusta? Dua-dua tak ada. Dua-dua tu berdosa belaka. Mengumpat pun berdosa, berdusta pun berdosa. Sebab itu jangan hampir dengan orang yang mengumpat. Begitu juga jangan baca surat khabar yang mengumpat. Ada tak surat khabar yang mengumpat? Ya Allah, ya. Hari-hari masa belum Anwar Ibrahim di penjara tu, hari-hari cerita dia. Jangan baca jenis-jenis itu. Benda tu ya. Kalau ya lah, ya. Kalau ya dia melakukannya. Ya lah tu. Yang ya tu lah mengumpat. Yang tak ya namanya dusta, ya. Hari-hari. Jadi jangan baca surat khabar. Sebab tu saya tak pernah baca surat khabar lagi lah. Lantak lah, tak ada. Ya. Ini beria. Hendaknya apa? Utusan Melayu. Wah Allah, hari-hari apanya. Kerjanya tak ada lain, mengumpat aja. Jangan dibaca. Sama lah orang baca tu sekutu dengan orang yang mengumpat tu. Ya. Nak baca apa? Berita yang mesti benar apa aja? Al-Quranul Karim, bacalah, dia tak ada mengumpat. Dalam tu kalau dia mengumpat pun orang yang boleh diumpat, tak apa. Quran tu mengumpat Firaun, boleh tak? Quran tu mengumpat Namrud, boleh tak? Quran tu mengumpat Abu Jahal, boleh tak? Boleh. Itu orang yang boleh diumpat. Yang lain tu jangan. Jadi baca Quran hari-hari. Di situ berita yang benar, berita yang sensasi, berita yang bagus. Ya. Ini dah cerita pemimpin itu, pemimpin ini. Ya. Ngata pemimpin aja. Tak kira lah pemimpin kerajaan ke, pemimpin pembangkang ke, itu aja diumpat. Jangan. Okey, itu teringat ya. Itu yang pertama baru. Jangan mendengarkan orang mengumpat. Yang kedua kan tambah tadi. Mana ke dia? Dapat pula dosa orang yang mendengar akan dia, seperti orang yang mengata dia tadi ya. Bahawa orang yang mendengar itu menyengutui bagi orang yang berkata, dan itu satu daripada dua orang yang mengumpat. Itu yang kedua. Yang ketiga, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang keji. Dia asal cakap mencarut, asal cakap mencarut, asal cakap mencarut. Dicucuk aja pinggang mencarut. Ada tak orang apa itu? Cucuk aja pinggang dia start mencarut. Mencarut tu apa? Ngata hak orang pula tu. Bukan hak dia kata, untuk orang kata. Banyak apa itu. Jangan kita jadi apa itu. Elakkan diri daripada melakukan perkara apa itu. Ya. Jangan mendengar telinga itu dengan perkataan orang yang suka mencarut. Yang keempat, peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada perkataan yang batil. Lagi sia-sia. Mendengar perkataan yang batil itu yang tak benar. Yang sia-sia. Cerita yang bukan-bukan aja. Cerita kartun, cerita Doraemon. Itu sia-sia pula kata. Lagi cerita apa? Tak pernah tengok ke dalam TV tu banyak cerita sia-sia. Yang tidak mengandungi dosa. Yang tidak mengandungi dosa, tidak mengandungi pahala. Itu namanya sia-sia. Cerita boy-boy. Cerita apa lagi? Ini kanak-kanak suka ni. Cerita apa? Doraemon. Apa lagi? Apa? Kilauan Mas. Itu berdosa. Kilauan Mas itu dosa ya. Ini yang sia-sia. Ya. Cerita bola sepak, cerita badminton, cerita rugby, cerita hoki, lantak ni dah sampai menang sampai kalah. Itu sia-sia.
Jangan kita dengar cerita yang sia-sia. Kalau cerita yang dosa lagilah jangan ya. Yang sia-sia pun tak boleh, ni kau pula yang berdosa. Jangan gunakan perkataannya. Jangan kita mendengar benda-benda yang sia-sia tu. Ya. Yang batil namanya, yang sia-sia. Yang kelima, engkau peliharakan daripada mendengar dengan dia kepada orang yang mengata akan kejahatan manusia. Jangan dengarkan orang yang mengatakan kejahatan manusia. Syanu tu liwat aja kepajiannya, jangan didengar. Syanu tu rasuah, jangan didengar. Syanu tu membelanjakan wang negara aja, jangan didengar. Ya. Itu termasuknya mengumpat juga tu. Ya, walaupun benda tu betul, tapi dia termasuk mengumpat. Tapi kalau nak ngelakkan orang daripada melakukan yang sama, itu tak apa. Kamu jangan serota dengan dema. Dema itu merosakkan negara, menghabiskan wang negara je, itu tak apa. Mencegah daripada berlakunya maksiat. Itu tak apa ya. Tapi waraknya lebih baik tak usahlah ya. Jangan komen itu waraknya. Dari segi hukumnya sah, harus menceritakan hal-hal yang boleh merosakkan kita semua, melibatkan diri kita. Itu boleh ceritakan. Tapi yang waraknya tak usahlah ceritakan ya. Itu 5 perkara yang kita kena pelihara. Telinga kita daripada melakukannya. Kalau tak nak telinga tu disiksa di akhirat besok. Kemudian akan datang lidah pula. Lidah tu kejap kita cerita. Selepas telinga, kita pelihara pula lidah daripada melakukan dosa. Ya. Macam mana? Ya, dan engkau peliharakan daripada mendengar dengan kepada orang yang mengata akan kejahatan manusia. Dah, ada pun lidah itu. Lidah pula. Macam mana nak melihara lidah? Adapun lidah itu, maka iaitu dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah. Itu guna lidah, kena banyak berzikir. Kena banyak sebut nama Allah. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira. Kata Allah dalam Quran ya, wahai orang-orang yang beriman, sebutlah kamu akan Allah dengan sebutan yang banyak. Nak banyak-banyak sebut nama Allah. Sikit banyakkan nama Allah yang boleh kita wiridkan, yang boleh kita zikirkan, yang boleh kita sebutkan. Banyakkan. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Wadud, Ya Wadud, Ya Ghaffar, Ya Ghaffar, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram. Lagi apa? Ya Ba'is, Ya Ba'is, dan sebagainya. Banyak sebut nama Allah. Kerana Allah tu sifatnya semua baik-baik belaka, sempurna belaka. Daripada nyebut nama bintang filem, lebih baik sebut nama Allah. Ini sebut nama bintang filem, apa dapat? Ya Era Fazira, apa dapat? Lagi? Ya Piramli, apa dapat? Ya Aziz Satar, dapat apa? Jadi sebut nama Allah lagi banyak, sebut lagi baik. Tak usah apa tuan-tuan, sebut sekali aja subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Ndak ke tak ndak? Sekali lagi, ndak ke tak ndak? Sebutlah banyak-banyak nama Allah itu ya. Sehingga Allah puji allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina azaban nar. Kata Allah ya, yaitu mereka-mereka yang menyebut nama Allah sambil berdiri, sambil duduk, sambil berbaring, dan memerhatikan kejadian langit dan bumi. Ditengok langit, ditengok bumi.
Bukan nak merasa kagum dengan langit bumi tu, nak merasa kagum dengan Allah yang mencipta langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Bila dia tengok tu dia kata, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kamu jadikan langit dan bumi ini bukan dengan sia-sia. Subhanak, maha suci Engkau. Faqina azaban nar, jauhilah kami daripada azab api neraka. Itu disuruh banyak guna lidah tu, banyak menyebut nama Allah. Kerana tuan-tuan, lidah ni lembut aja tak tulang, tapi dia besar faedahnya, boleh menyebabkan kita masuk dalam syurga, tetapi dia juga boleh menyebabkan kita masuk dalam neraka. Ada 20 perkara yang boleh menyebabkan kita tu masuk dalam neraka kerana lidah. Kerana lidah ada 20 perkara tu. Tuan-tuan boleh semaklah buku kitab yang bernama Mau'izatul Mu'minin, bimbingan mukminin. Ada 20 kebinasaan lidah, kebinasaan lisan itu. Ada 20 perkara. Di antaranya itulah tadi, mengumpat, berdusta, menyalahi janji, lagi apa? Bertengkar-tengkar, berdebat-debat, lagi bergurau-gurau dengan berlebih-lebihan, lagi melaknat, melaknat makhluk Allah. Dia laknat ayam, celakai ayam tu, tak boleh tu, berdosa hukumnya. Kerana ayam tu juga adalah makhluk Allah Ta'ala. Ada 20 perkara. Diakhiri dengan pertanyaan yang pelik-pelik, yang orang tak tanya, dia tanya pelik-pelik je soalannya. Nak nunjukkan dia tu pandai. Kemudian bersajak-sajak, macam saya ngajar ni, bersajak-sajak, gunakan perkataan yang indah-indah, gunakan perkataan yang hebat-hebat supaya tengangai dia mendengar ni. Handai ustaz tu kata, dia menggunakan perkataan yang hebat-hebat, gunakan perkataan fenomena, lagi manifestasi, lagi paradigma. Saya pun tak tahu apa erti, tapi pakai itu juga. Itu dia, di antara perkara yang membinasakan kita disebabkan oleh lidah. Itu dia tuan ya. Pelihara lidah tu. Itu guna lidah tu supaya banyak membaca kalam Allah, membaca Al-Quranul Karim. Itu dia, mana ke dia lidah ni. Mana ke dia udah hilang. Engkau peliharakan daripada mendengar dia. Ada lidah itu, maka iaitu dijadikan bagimu kerana membanyakkan dengan dia akan zikrullah Ta'ala dan membaca Quran. Hari ini dah baca Quran belum? Ya, kanak-kanak tahfiz ni udah baca. Ini yang tua-tua ni, yang dewasa ni, udah baca Quran belum? Bila nak baca? Ya, udah masuk dalam kubur tu. Hatta zurtumul maqabir. Itu kan? Mesti baca hari-hari, ya. Dan engkau tunjuk dengan dia akan segala hamba Allah kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala. Itu guna lidah. Saya datang sini apa gunanya? Ngajar bab agama, ngajar bab ingat Allah, ngajar bab syurga, ngajar bab neraka. Itu gunanya. Kalau tak ada lidah, bila nak bercakapnya, dia gunakan lidah tu untuk menyampaikan ilmu kepada masyarakat. Itu guna lidah. Jadi kalau kita guna dengan ikhlas, dengan jujur, dengan tak ada apa-apa tujuan lain selain daripada menurut perintah Allah, ada tak pahala? Ada ke tak pahala? Ada, ya. Satu kalimah dapat pahala. Kerana lidah tu digunakan untuk amar ma'ruf, nahi mungkar. Kepada jalan yang menyampaikan kepada Allah Ta'ala dan kepada negeri akhirat. Bila sampai kepada Allah tu, kita menuju kepada negeri akhirat. Dan menyuruhkan dengan dia berbuat kebajikan. Itu namanya amar ma'ruf. Amar tu suruhan, ma'ruf tu kebaikan. Suruh buat baik. Mari kita sembahyang, itu amar ma'ruf itu. Mari kita bergotong royong, mari kita bantu mangsa-mangsa banjir, mari kita pergi ke masjid,
Mari kita pergi ke surau. Mari kita belajar ilmu. Mari kita belajar hadis. Itu namanya apa? Amar ma'ruf. Mari kita menari apa? Itu apa? Itu amar juga, amar mungkar. Tak disuruh itu ya. Mari kita menyanyi, itu amar mungkar. Sepatutnya nahi mungkar. Nahi itu apa tu ya? Melarang daripada yang mungkar. Jangan kamu menari, jangan kamu berjoget, jangan kamu bergaul bebas antara lelaki dan perempuan, jangan kamu mengumpat, jangan yang jahat. Jangan ngajak. Kalau ngajak tu bukannya nahi namanya, itu menyuruh ya. Mari menari. Bila larut malam, cokoceng itu apa? Itu ngajak orang buat maksiat. Mari berjoget, itu ngajak orang buat maksiat. Mari berjalan bersama-sama.